Nama Sajat sekali lagi mencuri tumpuan apabila Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah mengeluarkan waran tangkap tanpa jaminan selepas beliau gagal hadir ke mahkamah untuk prosiding kes berpakaian wanita dalam kejadian 3 tahun lalu. JAIS dah pun mengesahkan telah menerima waran tangkap tersebut daripada mahkamah dan sekarang ini Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, kini sedang mengesan dan mencari Sajat untuk menangkap serta menahan beliau. Yang paling mengejutkan, menerusi satu laporan berita, JAIS dikatakan telah mengerahkan seramai 122 anggota dan pegawai penguatkuasaannya untuk mencari dan menangkap selebriti kontroversi tersebut. Jumlahnya 122 orang, guys. Ramai tu. Dakwaan itu kemudian menimbulkan persoalan ramai berhubung dengan keperluan anggota sebanyak itu semata-mata untuk menangkap Sajat. Rata-rata pengguna media sosial berpendapat JAIS tidak memerlukan jumlah sebanyak itu hanya semata-mata untuk menahan Sajat. Seriously? Ramai betul sampai 122 orang. Sajat seorang je kan? Ni nak tangkap John Wick ke apa? Sampai 122 orang. Itulah kata-kata yang dipetik daripada netizen. Dalam pada itu, ramai juga yang mempertahankan JAIS dan meminta orang ramai menyerahkan tugas tersebut kepada pihak yang berkuasa. Inilah sekarang ini dunia akhir zaman, orang hentam JAIS dan defend Sajat. Biarlah JAIS buat kerja mereka dan mesti ada sebab kenapa memerlukan pegawai seramai itu. Itulah dia, tangkap salah, tak tangkap pun salah. Bagaimanapun, memetik laporan Sinar Harian, pengarah JAIS berkenaan iaitu Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad memberi penjelasan bahawa bukannya seramai 122 orang itu yang serbu dan tangkap Sajat dalam satu masa. Sebaliknya hanya sekitar 4 orang pegawai penguatkuasa JAIS sahaja yang diperlukan untuk menahan Sajat dalam satu masa. Jumlah penguatkuasa seramai 122 orang itu merupakan jumlah signifikan untuk mereka yang mempunyai kuasa menahan Sajat. Bagaimanapun, hanya 4 orang penguatkuasa JAIS diperlukan untuk menahan Nur Sajat jika beliau berada di dalam premis seperti rumah, hotel dan sebagainya. Menurut anggota penguatkuasa JAIS akan ditempatkan di lokasi biasa Nur Sajat sering berada dan boleh menahan Sajat tanpa menunjukkan waran tangkap daripada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Dalam pada itu, Sajat sekarang ini katakan tengah bersenang-lenang, tengah relax, siap dia memuat naik posting baru di Instagram meskipun dirinya dicari ataupun diperhatikan, meskipun dirinya dicari oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS sejak beberapa hari lalu. Hebat betul Sajat. Susah juga nak cari Sajat ni. Ilmu apa yang Sajat pakai sampai susah sangat nak tangkap beliau. Malah dalam satu posting di laman Instagram beliau, Sajat siap dilihat giat mempromosikan produk kecantikannya di sebuah salon miliknya yang terletak di Damansara. Power betul Sajat. 122 orang tengah cari dia buat relax je pergi salon buat rambut. Bukan itu saja, Sajat dengan berani memuat naik Insta Story seakan-akan memerli ataupun menyindir pihak berkuasa yang dikhabarkan sedang memburu dirinya. Sajat ada tulis dekat IG Story tu, sila sambung polis entry 1-2 jaga. Dan kalau kita lihat di ruangan komen posting Sajat itu, salah seorang pengikutnya bertanya mengenai tempat dia bersembunyi. Kat mana dia bersembunyi sampai susah sangat nak tangkap dia. Namun Sajat hanya membalas secara berseluruh. Ya ke, tak tekan loceng rumah pun kuat propa. Itu dia kata-kata daripada Sajat. Terdahulu Nur Sajat dikenakan waran tangkap selepas gagal hadir sebutan semula pertuduhan
pakaian wanita di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor. Pada 6 Januari lalu, Nur Sajat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Syar'i Muhammad Khalid Syai. Dia didakwa melakukan perbuatan itu dalam majlis bacaan Yasin dan solat hajat pada 7.30 malam 23 Februari 2018 di premis kecantikannya Nur Sajat Beautician, Jalan Serai Wangi, Shah Alam. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 10(A) Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 yang memperuntukkan hukuman tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Nampaknya sekian dulu buletin viral untuk kali ini. Kepada anda yang belum lagi subscribe, bolehlah tekan butang subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga loceng notifikasi dan jangan lupa untuk share, like dan video ini di sosial media anda. Dan terima kasih kerana sudi menonton buletin viral daripada awal sampai habis. Kita jumpa lagi di masa akan datang ini untuk mengetahui apakah lagi isu hangat dan juga perkara-perkara yang trending diperkatakan oleh netizen. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jaga diri, hiasi peribadi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. We share love in the ocean, but if you wanna go insane either way, baby, we could go on. We could do it all night. We could go all night, all night. Do we heal, do we bleed? I'ma follow your lead. Assalamualaikum. Komen turn off pasal malas nak jawab soalan bodoh-bodoh macam gini. Aku ni perempuan lah, berapa kali aku nak cakap, pergilah selidik dulu sebelum nak bombat orang. Video-video kat bawah dulu, video aku bayi perempuan kot. Aku mestilah perempuan, takkan bayi perempuan. Aku dah besar jadi lelaki. Aduh, korang ni pun tak habis-habis bombat orang. Lagi satu nak cakap, kalau aku ni pondan, aku takkan pakai tudung. 2 kali dosa buat apa? Aku pakai seksi-seksi lagi. And at the same time, serius lah, tak payahlah nak bombat orang. Aku dulu pengkit, tomboy, butch. Aku macam lelaki gaya. Jadi aku memanglah kasar. Aku tak reti nak gedik-gedik semua macam. Aku tak reti. Jadi dah biasa kasar. Patutnya korang ni support lah aku. Kasih aku motivation, ubah istiqamah, bukan kutuk aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dia perempuan. Allah SWT hantar kita kat dunia ni. Allah SWT pilih tuan-tuan dan pilih saya untuk datang ke dunia ni adalah untuk satu maksud, iaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan bila kita buat ataupun bila kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka barulah akan ada keharmonian dan ketenangan dalam hidup kita. Seperti mana yang tuan-tuan tengok orang-orang yang buat dakwah, orang-orang yang buat perkara yang positif dalam hidup dia. Katakanlah hari ini dia bagi orang makan, 10 orang makan. Katakan hari ini dia bagi binatang makan, dia bagi kucing dia makanan yang lebih. Tentu ada kenikmatan dalam diri dia. Kerana itulah perkara yang ma'ruf yang perlu kita lakukan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.